قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Susunan tulisan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita sambung bacaan hadis Islam, Iman, Ihsan. Kita selesai hari itu Islam dan juga Iman. Pada malam ni perenggan hadis yang terakhir, soalan daripada Jibril. Kata Jibril, qala Jibril, fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian menanya pula lelaki itu, yakni Jibril yang berupa seorang lelaki. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya, ya Muhammad, tambah ya, anil ihsan, tentang ihsan. Qala Rasul, maka Nabi pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sabda Nabi bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu ka'annaka tarahu, seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Seolah-olah engkau, buangnya, seolah-olah engkau. Sebab selepas ka'anna tu tak ada dah dhamir hu, ada dhamir ka je. So engkau tu dah jadi isim kepada ka'anna. Seolah-olah engkau melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, akan Allah, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Jadi perenggan yang akhir ni syahid kepada fasal kecil dalam huraian ni, iaitu berkaitan dengan ihsan. Jadi ihsan ni duduk di perenggan last sekali dalam hadis Jibril yang ada dalam kitab ni lah. Sedangkan hadis Jibril ni ada sambungan dia lagi. Panjang lagi hadis Jibril ni. Cuma diambil setakat ni sebab dia nak cerita kepada kita dalam huraian ni tentang Islam, Iman, Ihsan. Sebab tiga perkara ni adalah agama. Adapun yang selepas daripada itu, Jibril tanya lagi kepada Nabi kita. Dia tanya tentang kiamat.
Kemudian dia tanya tentang tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Tu semua tu Nabi jawab lagi lah. Cuma dia ambil setakat tu, dia panggil hadis setakat ni mutabaqah, bersesuaian dengan tajuk yang dia nak bincang. Jadi dia ambil setakat tu. Baik, huraian berkenaan dengan ihsan. Bila mana Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Ceritakan pula tentang ihsan ni. Islam dah beritahu dah. Iman pun dah diberitahu oleh Nabi. Jibril nak tahu pula tentang ihsan. Maka Nabi kata bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu seolah-olah engkau melihat akan Allah. Yang ni dia panggil musyahadah, penyaksian. Kita buat ibadat, buat amal, buat taat seolah-olah kita menyaksikan Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala ni tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Sebab tu dia kata ka'annaka, seolah-olah engkau melihat dia. Kalau Allah Ta'ala ni jenis benda seketul, bolehlah kita tengok dia ada duduk depan kita. Tapi Allah Ta'ala ni sifat dia menyalahi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nanti depan dia cerita. Sebab tu dia kata ka'annaka, buat-buat macam mu nampak. Buat-buat macam ada di depan. Mu tengok dia ada di depan, macam mana mu beribadat. Buat-buat macam ada lagi ayah depan kita. Macam mana kita beribadat kalau ayah ni ada di depan, kita duk tengok dia, dia duk tengok kita. Gitulah ibarat dia. Ihsan ni seolah-olah kita menyaksikan Allah Ta'ala. Kalau tak boleh, maka jika engkau tidak nampak akan dia, yakni akan Allah. Musyahadah ni musyahadah dengan hati lah. Bukan musyahadah dengan mata lendir tak. Musyahadah dengan basirah dipanggil. Bukan dengan basar. Basar ni mata lendir kita ni. Basirah ni mata hati kita. Ada dua mata kita. Mata duduk di kepala ni satu, mata duduk di hati satu. Nok yang celeknya di hati tu. Yang atas ni buta tak apa. Yang celek tu di hati tu nak. Kalau celek di kepala ni, di hati buta. Tu yang jadi orang Islam semata-mata pada nama tu. Mata celek molek, tapi sebab hati tak celek. Basirah tak celek, tak nampak. Tak nampak agama. Nanti dia buat penutup huraian ni. Berapa ramai orang yang mengaku Islam, tahu tentang sembahyang, tapi tak sembahyang. Tak nampak. Dia berasa dengan dia mengaku Islam, dia bersyahadah, dia berasa dia Islam dah. Padahal Islam ataupun agama ni tiga perkara ni. Islam, iman, ihsan. Tapi dia duk berasa dia Islam dah. Nama aku Muhammad bin Abdullah. Mu tak percaya, tengok dalam kad pengenalan aku. Aku daftar dengan jawatan pendaftaran negara. Nama pun cantik. Ayah aku nama Abdullah. Aku nama Muhammad. Seolah-olah macam nama Nabi dah dia tahu. Tapi dengan auratnya tak jaga. Dengan semayang pun tidak. Dengan perkara yang Tuhan larang buat. Dia duk berasa dia beragama dah. Depan nanti dia kata. Belum beragama lagi. Sebab agama ni tiga. Sebab tu kata, mata kepala ni buta, tak apa kalau basirah nampak. Tapi bahaya kalau dua-dua buta. Mata kepala pun buta, basirah pun buta. Yang tu tak nak lah kita. Paling-paling tidak, basirah biar nampak. Berapa ramai orang buta mata kepala,
tapi mata hati dia hidup. Bila mata hati dia hidup, dia nampak hakikat diri dia. Ana abdun, aku seorang hamba. Adapun Allah Ta'ala Rabbun, dia adalah Tuhan. Maka apa yang layak bagi seorang hamba? Mengabdikan diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan dia. Maka dia boleh jadi hamba yang baik, yang taat pada Allah Ta'ala, walaupun dalam keadaan tak cukup satu panca indera, iaitu panca indera mata. Baik. Cuma nak sebutnya ialah melihat di sini bukan dengan mata kepala. Sagi duk hurai dengan mata kepala jenuh. Ajaran sesat lah. Ni dengan basirah dipanggil. Dengan mata hati kita. Baik. Maka jika engkau tidak nampak, yang ni lah mata basirah ni lah kita duk panggil kasyaf-kasyaf ni. Kita letak di para wali. Salah satu daripada karamah yang Allah Ta'ala bagi. Karamah ni maknanya kemuliaan lah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dia kasih. Hamba yang dia kasih. Salah satu yang Allah Ta'ala boleh bagi pada hamba dia yang dia kasih tu ialah kasyaf. Kasyaf ni apa? Kasyaf ni terbuka. Tu makna kasyaf. Kasyaf ni terbuka. Kalau kita guna kepada perempuan yang membuka aurat, kita panggil kasyful aurah. Mendedahkan aurah. Maknanya aurat yang terbuka. Al-auratul kasyifah. Dipanggil ataf sifat kepada mausuf dipanggil. Asalnya al-auratul kasyifah. Aurat yang terbuka. Tapi dia guna kasyful aurah. Membuka aurah. Bila terbuka, maknanya nampaklah apa yang orang lain tertutup. Orang lain tertutup, dia terbuka. Tu orang yang terbuka itulah dipanggil kasyaf. Ada ulama yang tengok air titisan daripada wuduk nampak kotor air tersebut. Justru dia mengatakan bahawa air yang digunakan untuk berwuduk mustakmal tu tak suci lagi dah. Tak boleh lagi dah digunakan untuk bersuci. Kalau ikut mustakmal ni dia tahir, ghairu mutahhir. Dia tu suci, cuma dia tak menyucikan dah. Tapi bila dia nampak, dibuka untuk nampak air mustakmal tu, dia anggap air tu macam air mutanajjis dah. Tu saat dia dibuka. Tapi akhirnya dia minta supaya Allah Ta'ala tutup lah. Tak nak lah aku tengok benda-benda macam itu. Kita kalau boleh nak sangat ni. Yang orang lain tak nampak, kita nampak. Tu nak sangat kita tu. Pura-pura nampak kita kadang-kadang. Padahal tak nampak pun. Buat-buat nampak lah. Nak suruh apa? Nampak lebih daripada orang lain. Lepas tu kasyaf, bila Allah Ta'ala buka untuk tengok, bukannya dia jadi perangai supaya kita pergi cerita kata, aku tengok mu ni ada perangai uduh ni, ada perangai gini. Gi jaja kata. Tu bukan kasyaf nama dia. Tu pura-pura kasyaf. Kalau orang betul-betul kasyaf para wali, dia tak pergi cerita kepada orang lain. Sebab ulama sebut, karamah yang ada para wali ni umpama haid yang ada pada seorang perempuan. Sebagaimana seorang perempuan dia menyembunyikan haid dia, maka begitulah para wali ni dia menyembunyikan karamah dia. Bukan dia pergi cerita di TikTok, aku ada karamah. Mau nak tengok karamah aku boleh tahu apa yang ada dalam hatimu. Tidak gitu perangai para wali. Cuma nak sebutnya ialah nampak dengan basirah ni kalau Allah Ta'ala buka, maknanya tembus lah. Tembus, kita boleh nampak apa yang orang lain tak nampak. Baik. Jadi begitulah ibaratnya basirah kita ni. Kalau nampak Allah Ta'ala, maknanya nampak dengan basirah. Bukan nampak seketul, maknanya nampak sifat Allah Ta'ala, nampak af'al Allah Ta'ala, nampak sifat, nampak perbuatan Allah Ta'ala. Baik. Jika engkau tidak nampak akan dia, yakni akan Allah Ta'ala,
maka ia Allah tetap melihat akan dikau, yang ni dia panggil muraqabah. Muraqabah ni maknanya maqam berasa diri kita ni diintai-intai oleh Allah Ta'ala. Maknanya dilihat-lihat, disaksi-saksikan, diperhati-perhatikan oleh Allah Ta'ala. Ada ulama dia sebut, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fih. Ada ulama sebut gitu. Ada ulama sebut, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Tu maqam masing-masing. Maqam masing-masing. Ada ulama sebut, ma ra'aitu syai'an, tidaklah aku melihat akan sesuatu, illa wa ra'aitu Allah fih, kecuali aku melihat di situ ada Allah. Sebab tu kalau kita dengar kalam-kalam aulia illahi salihin yang berada dalam keadaan jazbah, dalam keadaan mabuk dia dengan Allah Ta'ala, ulama tasawuf sendiri kata perkataan tersebut jangan diambil kira. Sebab apa? Dia tengah mabuk dengan Allah Ta'ala. Ada yang menyebut di dalam jubahku ada Allah. Itu perkataan-perkataan yang kadang-kadang keluar di mulut ahli-ahli sufi. Bila mana kita tak faham, kita akan menghukum mereka ni kafir. Macam mana Allah Ta'ala duduk dalam jubah engkau? Tu dia bercakap saat hati dia musyahadah pada Allah Ta'ala. Bila dia tak nampak diri dia, maka dia nampak apa yang ada itu semuanya sifat Allah dan semuanya af'al Allah Ta'ala. Macam saya sebut contoh semalam lah. Saya sebut contoh semalam. Bila kita bercakap tentang wahdatul af'al, satu pada segala perbuatan. Bila sebut satu pada segala perbuatan, maka dia menafikan satunya ialah ada perbuatan kita, ada perbuatan Allah. Contoh apa? Contoh, saya sebut semalam contoh, kita nak tanam buah lah katakan. Nak tanam pokok bunga lah katakan. Lalu kita pun pergi ambil cangkul belakang rumah, cangkul tanah. Cangkul tanah. Lepas tu kita ambil pokok bunga tu, kita pun bubuh atas tanah tu. Kita pun timbus, kita pun tabur baja, kita pun siram. Kita kata, selesai dah lah perbuatan aku. Selebihnya lepas daripada tu, nak menumbuhkan, nak mematikan, nak menyuburkan, nak menyegarkan dia, tu perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya kita pun ada perbuatan, Allah Ta'ala pun ada perbuatan juga. Tu tak diterima pada i'tiqad wahdatul af'al tu. Satu pada perbuatan. Sebab kita tak ada perbuatan. Hakikatnya semua tu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Mana boleh kita pergi nak ambil cangkul kalau Allah Ta'ala tak bagi kudrat pada kita untuk pergi ambil. Mana boleh kita angkat cangkul tanah, lepas tu bubuh pokok tersebut, kemudian kita tanam dia tanpa ada izin kudrat daripada Allah Ta'ala. Nak menggerakkan hati kita dengan kehendak tu pun bukan kita punya kehendak pada hakikatnya. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan iradah. Faham molek? Sagi gabung dengan Allah Ta'ala kan? Itu bukan tasawuf hakiki tu. Adalah tasawuf yang menyeleweng, yang mengatakan kita makhluk bergabung, bersatu dengan Allah. Dipanggil istilah hulul, dipanggil. Tasawuf hakiki, dia tak ada bergabung makhluk dengan Allah. Macam mana makhluk boleh bergabung dengan Allah Ta'ala pula? Kita makhluk lah. Allah Ta'ala khalik. Cuma dari sudut silau di hati kita. Apa yang kita buat, semuanya bukan kita pada hakikatnya. Itu yang kita beriman. Antu'mina bil qadari. Kau beriman dengan qadar. Khairihi wa syarrihi. Baik dan buruk. Apa perbuatan baik? Contoh saya sebut tadi ialah nak menanam pokok. Qadarnya ialah Allah Ta'ala yang menentukan. Kita nak buat tu.
Qadar tu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mari rasa nak tu. Kita kalau tak dicampur rasa nak, tak ada nak. Ni kalau tak ada rasa nak mari, tak mari ni. Tapi sebab dicampur rasa nak mari. Mari. Kita sendiri ke nak mari ataupun Allah Ta'ala nak kita mari? Cuba jawab. Kalau kita rasa kita sendiri, maknanya kita independen dengan Allah Ta'ala. Mana ada makhluk independen dengan Allah Ta'ala? Kita merdeka daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Walau sekelip mata. Nabi kata, la tataharraku zarratun. Tak bergerak walau sezarah. Zarah ni halus sangat-sangat. Tak nampak dengan mata kasar. Tak bergerak walau sezarah. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Pas kita bergerak turun daripada rumah sampai sini. Bukan sezarah. Berapa ribu juta trilion zarah tu. Kalau kita berasa kita sendiri buat, tu nama dia tak nampak Allah. Ni orang sufi sampai tahap dia nampak segala-galanya Allah, maknanya tak adalah diri dia. Dia sedang menyaksikan semuanya itu adalah Allah. Yang baik dan yang buruk semuanya adalah Allah. Yang sedang memperlakukan kepada umat Islam di Palestin, Allah. Mana boleh Yahudi nak pergi bunuh, nak pergi bom, nak hantar senjata-senjata dia ke bumi Palestin membunuh orang Islam kalau Allah Ta'ala tak izin. Dia bukan independen. Dia bukan sendiri-sendiri. Dia boleh bergerak sendiri, berjalan sendiri, akak bom sendiri, tembak sendiri. Tak ada izin daripada Allah. Khairihi wa syarrihi. Baik dan buruk. Iktikad kena duduk situ. Pegangan lain. Ikhtiar lain lah. Pegangan kena pegang gitu. Baik dan buruk semua mari daripada Allah Ta'ala. Bila sebut baik dan buruk, salah satu daripada yang baik, salah satu daripada yang buruk apa? Ikhtiar dan usaha kita. Maknanya ikhtiar dan usaha kita juga ditentukan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Pening tu. Balik menung lama sikit nampak. Dia sekali-sekali dengar macam tak nampak dia. Kalau gitu, tak ada lah kita. Semua Allah Ta'ala tentukan dah. Iya. Memang semua Allah Ta'ala tentukan dah. Namun pun qada dan qadar. Qada ni ketentuan Allah Ta'ala sejak azali. Untuk setiap orang. Bukan setiap orang lah. Semua makhluk Allah Ta'ala. Semua mumkinat. Dalam istilah usul ini pakai mumkinat. Segala perkara mungkin. Ditentukan bila? Azali. Tuhan dah tentukan dah dalam iradat dia. Dalam kehendak dia, dia nak kita ni nama sekian-sekian lahir pada hari sekian-sekian, masa sekian-sekian, waktu sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Lahirlah kita. Kehendak siapa tu? Kehendak Allah Ta'ala. Bukan kehendak mak ayah kita keluar waktu tu. Bukan kehendak doktor, dia bubuh ubat induce ke dia panggil. Bubuh ubat tu, maka beranaklah mak kita. Bukan. Bubuh lah kalau Allah Ta'ala tak bagi lahir. Tak lahir. Sebab iradat dia. Bila lagi dia kehendak? Azali. Sebagaimana zat dia. Lepas tu lahir kita tu. Waktu tu, tarikh tu, tempat tu. Itulah qadar dia. Kita sedang melihat apa yang Allah Ta'ala rancang. Tu berlaku dah pada hari tersebut. Dia tak lari daripada perancangan dia. Sebab ada dalam ilmu dia. Ilmu muafakat dengan kehendak dia. Ngaji dah sebut dah dulu, awal-awal dulu. Tak ada lah kita. Sebab tu ulama tasawuf, dia pergi musyahadah pada Allah Ta'ala, tidak aku melihat sesuatu, kecuali di sana aku melihat Allah. Sebab tu dia tengok apa pun Allah. Allah. Tengok belah sini pun Allah. Tengok diri dia pun Allah. Tengok apa yang berlaku pun Allah. Sebab apa? Semuanya Allah. Tak ada satu pun kita. Supaya kita duk tengok cerita dalam TV itulah. Gitulah, mudah nak faham. Kita tengok cerita dalam TV. Ada tak yang kita tak puas hati? Adalah. Kenapa hero tak sampai-sampai lagi ni? Kita duk bebe kat luar dengan bini kita. Kadang-kadang bini kita kita tuan-tuan yang mengaji tasawuf ni senyap aja. Aku tengok Allah. Gitu.
Koya. Aku nampak dah pengaruh duk arah tak payah bising lah. Tapi bini kita, alah bila lah nak sampai hero ni. Yang hero ni kena bawa lari jauh dah. Bini duk bebe. Mari pergi ngaji tasawuf dia. Kita nampak dah pengaruh kan tu ada depan dia tu. Kok mana pun kalau pengaruh kata, mu jangan sampah lagi. Cuba kalau pelakon tu engkar pengaruh. Jawab dia tak jadilah kita tu. Tengok hero lepas tu dia buat babak setakat tu ya. Mati hero tu, mari hero lain. Sebab apa? Ada kes rupanya di tempat lakonan tu. Hero tu kata, aku nak selamatkan juga hero lain. Tak boleh. Dia kena ikut skrip tu. Supalah kita sekarang ni pun. Sebab tu, jangan tengok cerita terpisah. Kita ni berada di layar juga ni. Kita ni sedang melakonkan watak apa? Watak soleh, alhamdulillah. Sebagaimana pelakon dalam TV tu lah, dia ni baguslah bawa watak orang soleh. Tapi muka tak sesuai dah. Pandai pula kita menghukum. Siapa orang tengok kita atas dunia ni? Dia ni, tengok je gini. Tapi soleh ni. Gitu siapa? Kita di layar dunia. Kita maknanya di layar Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan kita. Gitu gini. Mana boleh kita berkelip kalau Allah Ta'ala tak izin kita berkelip? Jawab dia celak gitu. Allah Ta'ala izinkan kita bergerak walau sekelip mata. Boleh kita bergerak. Apa tu nampak Allah? Semua Allah Ta'ala. Betul mulut duk zikir Allah ya. Allah, dia Allah je. Dia Allah je. Tak ada yang lain dah. Tu wa ra'aitullaha fi. Di situ aku melihat semuanya Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Supaya gini contoh mudah. Kita dengan anak kita. Contohlah. Umur ayah ni tak panjang. Meninggal ayah. Tapi yang anak ni sebiji serupa. Orang tengok anak ni orang kata apa? Macam ayah dia dah. Gitu. Macam ayah dia tepek-tepek. Tepek-tepek tahu kau? Maknanya tanpa sebiji. Orang tua kata gitu kan. Orang tua dia duduk perhati tengok. Kalau anak ni muka sebiji dengan ayah ni umur tak panjang. Sebab apa? Nanti anak ni akan ganti. Tuan-tuan balik tengok muka anak serupa ke tak? Maknanya kalau serupa sebiji tu mari ngaji sebab umur tak panjang tu pendek. Cuma nak beritahunya, gitulah ibarat dia. Jelmaan. Kita ni sedang melakukan semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dan buruk. Cuma beza kita dengan puak Jabariyah. Jabariyah ni, dia beriktikad bila kita ni faham gitu, tak ada lah kuasa kita. Kita ni ibarat dipaksa oleh Allah Ta'ala seluruhnya. Saya sebut dah contoh itu. Paksa-paksa ni, kalau sebelum ni kita ada pilihan. Kalau sebelum ni kita boleh pilih. Kita nak A, kita boleh ambil A. Kita nak B, kita boleh ambil B. Tiba-tiba hari tu kita tak diberi pilih. Sebelum ni, waktu sekolah rendah, ayah tanya, nak sekolah mana? Kita pun kata, nak sekolah ni ayah. Ayah pun kata, tak apalah, pergi ya. Bila masuk sekolah menengah, ayah tak tanya. Dia kata, masuk sekolah ni, tak ada pilihan dah pada kita. Itu dipanggil. Kalau kita rasa kita ni terpaksa, dipaksa, maknanya sebelum ni kita ada pilihan. Sekarang kita tak ada pilihan, baru dipanggil kita dipaksa. Lepas tu kita ni, hakikat kita manusia ni, ada ke waktu yang kita tak diberi pilih sendiri, ikut kita lah. Lepas tu, baru sampai satu masa kita dipaksa oleh Allah Ta'ala. Tak ada. Sebelum kita tak ada, sehingga kita ada. Minal adam, daripada kita tak tahu ke mana, duduk alam mana pun tak tahu kita. Belum ada di alam arwah. Mengadakan di alam arwah pun dialah. Mengeluarkan kita di alam syahadah pun dialah. Sekarang ni duk buat kita ni, daripada umur kita sehari sampai umur kita sekarang ni, semua dia. Mana ada paksa? Tak ada lah. Tak ada lah kita berasa dipaksanya sebab memang kita duduk dalam ketentuan dia. Kena faham gitu. Cuma beza kita Jabariyah dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita disuruh beriman dengan ikhtiar dan usaha. Sebab apa kita suruh beriman dengan ikhtiar dan usaha? Wajib berikhtiar, wajib berusaha.
Walaupun kita tahu ikhtiar dan usaha tu juga dalam kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Sebab Al-Quran perintah. Kalau kita tak berikhtiar dan tak berusaha, kita tak ambil ikhtiar dan usaha, kalau gitu aku tunggu je lah gitu. Tak boleh lah, sebab Quran suruh wa qul i'malu, hendaklah kamu bekerja, hendaklah kamu beramal. Tak boleh lah kamu duk tunggu gitu je. Padahal tunggu tu pun ketentuan Allah. Keluar bekerja tu pun ketentuan Allah. Tu kata nipis sangat je beza dia. Halus sangat je beza dia. Padahal kalau kita duduk saja pun ketentuan Allah Ta'ala juga, kita keluar pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Cuma Allah Ta'ala sandar. Innama amwalukum. Tu harta kamu tu hasil daripada usaha kerja buat kamu. Tengok Allah Ta'ala sandar. Iya ke kerja buat kita? Allah Ta'ala. Tapi sebab i'tiqad kita Ahlus Sunnah ni lebih murni. Tak mengatakan Allah Ta'ala lah yang memaksa kita. Sebab tu dalam kitab yang ditulis oleh Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, kita ni al-insan baina musayyar wa mukhayyar. Kita manusia ni duduk di antara musayyar. Musayyar ni maknanya kita tak ada pilihan. Wa mukhayyar, dan kita ni ada pilihan. Tu kita ada ketika kita nampak macam kita pilih, padahal hakikatnya bukan kita pilih. Ni kita nak mari masjid ni kan, kita nampak macam kita pilih ni. Kita nampak macam kita mikir pukul 7 dah ni nak masuk bilik air. Kita memilih nampak masuk bilik air. Lepas tu kita bersiap pakai baju. Kita pun ambil kunci kereta, ambil kunci motor, mari naik motor sampai ke masjid surah. Kita nampak macam kita pilih. Tak, pada hakikatnya Allah Ta'ala lah. Tu kata baina musayyar wa mukhayyar. Tapi ada yang musayyar betul-betul. Apa dia? Jantung kita salah satunya. Tak ada tu mukhayyar kita, tak ada ikhtiar kita tu. Degup lah dia. Tak berhenti-berhenti tu. Kita tidur pun dia berdegup, kita tak tidur pun dia berdegup. Kita berjalan laju sikit, kita berlari laju sikit, maka dia berdegup makin kencang. Kita tak suruh pun dia berdegup kencang. Tu tengok, tu musayyar dipanggil. Ada orang tua bila kena penyakit berapa? Parkinson ke dipanggil. Tu tangan dia menggigil. Boleh ke dia berhenti tangan dia tu? Tak boleh tu. Tu dipanggil musayyar. Padahal pada hakikatnya semua musayyar. Tapi Allah Ta'ala perzahirkan macam tu. Kita nampak ni kita buat. Lepas tu kita suruh anak kita, bacalah buku tu. Esok nak periksa. Kalau tak baca nanti tak lulus, tak boleh jawab. Dia baca pun Allah Ta'ala tentukan, tak baca pun Allah Ta'ala tentukan. Tu pada hakikatnya. Tengok-tengok bila kita suruh gitu, dia baca. Oh, Allah Ta'ala qadarkan dia baca. Sebelum dia pergi baca, kita tak tahu. Sebab apa? Dalam ilmu Allah. Dalam qada dia. Bila kita tengok dengan kita suruh tu, dia pun pergilah ambil buku, baca. Itulah af'al Allah Ta'ala yang tanjizi hadis dipanggil. Duk berlaku depan mata kita tu, perbuatan Allah Ta'ala tu. Kita nampak dia. Kau keliru sudahlah keliru, tak marilah bulan depan. Kena ngaji dengan orang lain bahasa dia bahasa ni gitu lah. Nak kena faham betul-betul. Baik. Mana tadi? Nak sebutnya ialah ahli sufi. Musyahadah dia dengan Allah Ta'ala, musyahadah dengan hati. Dengan mata hati. Ma ra'aitu syai'an, aku tak melihat sesuatu illa wa ra'aitullaha fi, kecuali aku melihat di situ Allah. Jadi marilah kok mana orang? Mari orang buat jahat pada baginda Nabi. Contoh, kita tengok orang buat jahat pada baginda Nabi. Buat jahat tu pada apa? Pada tubuh badan dia. Maka Nabi marah tak? Nabi tak marah. Sebab apa? Sebab Nabi nampak itu perbuatan Allah Ta'ala pada dia melalui orang tersebut. Dan aku tak perlu marah. Sebab apa? Dia hanya melibatkan batang tubuh aku je. Orang letak perut unta atas kepala dia. Orang baling batu pada dia. Orang caci, orang maki, serba-serbilah. Ada kisah yang orang tarik ridah di leher yang Nabi pakai tu sampai berbekas di leher Nabi. Paling-paling toleh senyum je. Kenapa hati dia boleh menolak wajah dia untuk senyum? Sebab dia nampak semua tu Allah. Tapi bila orang mencaci agama, mencaci Allah, menolak, menentang ajaran Allah Ta'ala, dia nampak Allah. Tapi Allah Ta'ala perintah
orang yang macam ni mu kena perang. Gitu. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala benci. Dan Allah Ta'ala perintah sampai ke tahap angkat pedang perang. Bahkan dihalalkan pada masa tu engkau bunuh. Maka Nabi pun angkat pedang ikhtiar perang. Sahabat walau berdepan dengan ayah sendiri, ayah kafir, dia dah Muslim, dia bunuh ayah dia. Walaupun dia Muslim, adik-beradik dia kafir, dia bunuh adik-beradik dia. Sebab apa? Sebab di situ ada redha Allah. Gitu nampak dia. Banyak dah tu contoh tak nampak juga kak. Tahulah. Mudah-mudahan Tuhan buka untuk kita faham. Sebab benda halus. Benda halus. Baik. Jadi itu musyahadah. Musyahadah dengan hati ni dalam tasawuf lah. Maknanya menyaksikan dengan mata hati kita dalam kita beribadat seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala. Kalau kita tak nampak yang Allah Ta'ala melihat kita, biar kita boleh rasa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Kita nak nampak Allah Ta'ala, tak nampak mata hati kita. Biar kita boleh rasa Allah Ta'ala duk tengok kita ni. Supaya gini ya, kita dengan apa? Kita duduk depan cermin gelap. Sama ada cermin gelap tu cermin rumah orang ke, ataupun cermin gelap tu cermin kereta orang. Kan? Selagi mana kita ni duk tengok di cermin gelap tu, kita tak perasan dalam tu ada tuan dia, sedaplah kita duk main. Duk depan rumah orang tu. Mana tuan dia ni tak keluar-keluar lagi ni, duk buat gitu gini. Ada kawan kita yang seorang lagi cerdik sikit, dia kata, tuan dia duk tengok ni dalam. Sebab apa? Dia tak, kita tengok daripada luar tak nampak, dia tengok daripada dalam nampak. Supaya kita duduk make up ke dia panggil. Berjangok-jangok dengan cermin kereta orang lah. Tiba-tiba tuan dia buka tingkap. Allah, malu kita dah. Malulah sebab apa? Kita menggunakan cermin orang untuk kita tengok wajah kita. Kita tak berasa ada orang sedang perhati. Sepatutnya tak perlu kita sedar dia duk perhati kita. Biar kita perhati dulu. Ni harta orang ni. Walaupun tak luak tahu. Walaupun tak habis lah cermin dia tu, kita setakat nak menilik tengok smart ke tidak rambut kita je, tak habis pun cermin dia, tak jadi menipis pun dia punya tinta tu. Tapi nak beritahu, hak orang ni. Kita sedang menggunakan cermin orang untuk kita melihat wajah kita. Maka bila kita rasa tak kena dengan Allah Ta'ala ni, sebab apa? Hak orang aku tak minta izin. Bila gitu, awal-awal lagi tak guna cermin orang. Tapi sebab tak rasa Allah Ta'ala, tak nampak Allah Ta'ala, kita duk berasa cermin kita punya, siapa-siapa punya pun setakat aku nak tengok je, tak ada apa. Itu yang guna tu. Tapi ada orang yang tinggi, kita pernah jumpa orang macam tu. Kenapa tak guna cermin tu? Cermin tu orang punya. Cermin tu orang punya. Bezalah, kita tak boleh buat-buat. Dia jenis benda dah sebati dengan jiwa dia. Kita buat-buat boleh lah. Buat-buat warak sikit. Aku tak tengok cermin orang lain. Sebab apa? Aku tak minta izin dengan Tuhan dia. Mu tengok dia. Tu buat-buat warak dia panggil. Ni orang yang sebati warak dalam diri dia. Dia walaupun benda tu tak luak pun, dia tak nak kalau hak orang lain. Sebab apa? Sebab dia berasa Allah Ta'ala duk tengok dia, ataupun dia sedang menyaksikan Allah Ta'ala. Tak betulnya aku dengan harta yang bukan aku punya. Maka hati berbeza saat penyaksian ataupun saat muraqabah pada Allah Ta'ala. Itu ihsan dia panggil. Maka nyatalah dia kata. Maka nyatalah, yakni daripada hadis tu, nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna. Disebut Islam yang sempurna. Setakat nak Islam, bersyahadah Islam. Batu mudah je nak Islam ni, bersyahadah. Bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, Muslim. Islam tu. Batu tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak hira, semua serba-serbi yang Allah Ta'ala suruh buat. Buat segala serba-serbi yang Allah Ta'ala larang. Selagi mana dia bersyahadah, Muslim. Di IC buka tengok Islam. Sebab tu dia kata Islam yang sempurna. Bila sebut Islam yang sempurna, nak kena ada 3 perkara. Bukan setakat Islam, kena ada iman, kena ada ihsan. Baik.
Maka nyatalah, yakni maka daripada hadis ini nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna ialah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Mana 3 perkara yang tersebut? Islam, iman dan ihsan. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua. Itu saya sebut tadi. Setakat nak Islam, mengaku dengan lidah. Lepas tu, tengok cara hidup. Allah, macam orang kafir. Tak, cara hidup. Macam orang kafir. Kita tengok perempuan-perempuan yang keluar daripada rumah, kadang-kadang pakai seluar pendek, pakai t-shirt lengan pendek, rambut pun tak tutup. Muslim, kita kata senangnya hidup dia ni. Senang hidup dia. Macam manalah dia mikir dah. Tuan-tuan tak rasa nak menyelami hati dia. Macam manalah dia berfikir. Macam manalah dalam hati dia. Dia boleh keluar daripada rumah dengan pakai seluar pendek ataupun pakai seluar ketat. Dengan pakai t-shirt lengan pendek. Rambut tak bertutup. Dia rasa macam mana? Cuba tuan-tuan pergi tanya sekali. Saya tak tergamak nak tanya. Cuba tuan-tuan tanya. Puan ni rasa macam mana hidup atas dunia ni pakai gini ni. Sedangkan kalau tanya dia, tak tahu kau menutup aurat ni wajib. Tahu. Tu kata, tak sempurna kalau setakat tahu Islam. Menutup aurat tu Islam lah tu. Menutup aurat tu halal, haram, wajib, haram semua tu adalah Islam lah tu. Tak sempurna sebab apa? Sebab tak ada dalam hati dia ihsan. Ataupun tak ada dalam hati dia iman. Yang tu bimbang. Beriman kepada Allah, beriman pada kitab salah satunya. Kitab Quran tu sebut tu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat Quran sebut. Ayat Quran lain sebut suruh melabuhkan ala jalabibihinna. Yudnina ala juyubihinna. Melabuhkan sehingga ke kawasan poket. Juyub ni jamak daripada jaib. Kawasan poket mana? Labuh daripada poket. Kita ada poket kan? Kita tahu. Labuh daripada poket. Mana bawah daripada poket. Nak cara macam mana lilik ikutlah. Yang penting mu tutup sampai ke bawah poket. Tu Al-Quran tu cerita tu. Bukan hadis lagi. Hadis perincikan pula lagi. Tu ulama tulis dalam kitab fiqh. Cuma tak tahulah. Tanya tak beriman kepada ayat ni. Tak payah beriman pada ayat lah. Kita tolak satu huruf pun kafir dah. Quran ni, kita tak beriman dengan satu huruf. Kafir. Ada satu huruf dalam Quran, pembeza. Saya sebut contoh. Akhir surah Az-Zumar. Akhir surah Az-Zumar, Allah Ta'ala cerita ahli syurga dengan ahli neraka. Dia cerita ahli neraka dulu. Dia cerita, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ahli kafir ni diseret. Orang yang kafir nanti di akhirat, antara situasi yang Allah Ta'ala cerita dah ketika kita duduk sini ni, nanti mu akan tengok di akhirat nanti. Siqal ladzina kafaru. Akan ditarik pokok ni. Bila sebut ditarik tu, kalau tak nak pergi pun kena pergi. Gitu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kata Allah Ta'ala, hatta idza ja'uha. Bila mana mereka sampai depan neraka tu, futihat abwabuha, dibuka pintu. Satu. Bila Allah Ta'ala cerita bawah tu pula tentang orang yang beriman pula. Wasiqal ladzina taqaw. Guna kalimah yang sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Sehinggalah orang-orang yang beriman ni sampai di depan syurga. Wa futihat. Tengok tadi pakai futihat. Yang ni pakai wa futihat. Tiba-tiba ada waw. Ulama bincang lalu. Kenapa tadi tak ada waw, ni ada waw? Tu kata sebutir tu. Sebab tu sebutir huruf. Kalau kita ngaji, kita baca dalam Quran, kita baca dalam solat, jatuh satu huruf, tak sah bacaan kita. Sebab tu beringat ngaji tajwid. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana ha? Huruf satu lagi tu. Setiap huruf Quran minta hak dia untuk dizahirkan. Dah kita nak wakaf situ, cara wakaf. Kalau kita nak wasal, cara wasal. Kita nak wakaf, cara wakaf. Ha tetap kena berhenti, kena bunyi. Kena bunyi sifat ha lah. Apa sifat ha? Orang ngaji tajwid tahu.
Cuma nak sebutnya ialah setiap huruf Quran kena nyatakan. Tak boleh gugur walau satu huruf. Yang ni kalau tak cuma tak bunyilah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana ra? Bunyi dah qad. Ra tak ada dah. Cuma jangan tuan-tuan duk menghukum pula imam baca. Kadang-kadang orang dekat dengar dah. Kita duk sah 20. Mana duk dengar. Kita duk sah 20 menghukum imam. Tak bunyi ra ni. Orang sah pertama dengar clear dah. Ra yang disebut oleh imam. Kecuali kita duk belakang imam pun tak dengar juga. Tu maknanya kena bagi tahu pada imam tu. Apatah lagi kalau bertukar zai kecil dengan zai besar yang tak ada khilaf di kalangan qurra. Tak ada khilaf di kalangan qurra. Kalau masih ada bacaan qiraat tertentu macam ihdinas sira dengan ihdinas sira, ada lagi. Sad kepada sin, sad kepada zai, ada lagi dalam qiraat. Tak ada dalam qiraat dah ni. Maka yang tu tak boleh lah. Tu dalam ilmu tajwid. Ngaji tajwid pula. Lepas ni cari ustaz ngajar tajwid pula. Betul tajwid pula. Sebab apa? Nak beramal, nak semayang, kena ada tajwid, melibatkan tajwid. Mana contoh tadi? Ayat waw sebutir tu. Ulama bincang waw sebutir ni. Ulama kata fungsi waw ni nak memberi gambaran bila mana orang kafir dan orang mukmin pergi ke depan neraka, pergi ke depan syurga, ada beza. Bila orang mukmin duduk depan syurga, wa futihat, maknanya ada makhluk, yakni ada malaikat yang tunggu, sambut dan tolong buka pintu dan persila masuk. Tapi bila cerita tentang ahli neraka, dibuka je, tak ada orang sambut. Masuk. Ibarat kata gitu. Tak ada orang kata ahlan, masuk. Ahli syurga dak, malaikat tunggu di luar lagi ni. Persilakan masuk. Sila-sila tengok nikmat-nikmat yang disediakan untuk kamu sekalian. Mana terjemahan huraian ulama ni? Sebuti huruf waw. Sebab tu kata Quran ni tolak walau satu huruf je. Ubah walau satu huruf je. Kafir. Kalau dengan sengaja dan tahu. Lepas tu kalau kita tanya orang yang duduk buat benda-benda haram, tak beriman ke? Tak percaya ke dengan ayat ni? Sebab tu dia kata, saya percaya. Kalau dia tak percaya, kufur lah. Kalau dia kata, saya percaya tapi tak sedap lah pakai tudung ni. Tak apa, fasik lah. Tak sedap lah pakai tudung ni. Panah lah zaman sekarang ni pula. Darjah Celsius 36, 37. Saya tak boleh tahan dengan panah-panah ni. Tak apa, fasik. Duduk di tahap fasik. Bukan tak apa, tak payah pakai tudung. Maknanya, duduk di tahap di tangga fasik je. Maknanya seorang Muslim lagi. Tapi Muslim asi dia panggil. Muslim pendosa. Tapi kalau betul, kita kan ngaji tentang tasawuf atau ngaji iman Islam ihsan. Kalau betul-betul kita faham agama, maknanya kita akan ambil walaupun tak bersesuaian dengan nafsu kita. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran kan, An-naru asyaddu harra. Api neraka jauh lebih panas lagi. Kalau merasa dunia ni panahnya, nak pakai tudung pun tak boleh. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, An-naru asyaddu harra. Lau kanu yafqahun. Tuhan tutup pun dengan kalimah faqih tu. Faqih tu maknanya kalau mu betul-betul faham, nescaya mu akan buat perintah Allah Ta'ala. Walaupun panah sangat-sangat, junjunglah perintah Allah Ta'ala walau seketika je atas dunia ni. Cuma nak sebut kita. Kalau sekadar di lidah saja, maka kita belum sempurna dari sudut keislamannya, dari sudut beragamanya. Baik. Saya baca nak subuh ni. Mana tadi? Semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut, maka adalah pada hakikatnya, yakni pada hakikat semata-mata mengaku lidah tu tidak mengenal agama. Maknanya orang tu belum kenal lagi lah agama. Kalau dia duduk, dia kata orang Islam ke tak? Islam. Habis tu kenapa tak puasa? Malah. Maknanya dia belum beragama lagi tu. Dia belum tahu lagi tuntutan agama yang sebenarnya macam mana.
Apatah lagi kalau dia tak puasa, dia tak semayang, tak macam-macam, zina pula, mencuri, macam-macam lagi, maknanya itu tak beragama. Tidak mengenal agama, bahkan dia kata mengetahui jua, sekadar tahulah Islam ni, dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini, di masa-masa muallif tulis kitab dia ni. Dia lama dah meninggal. Syekh kita ni meninggal di usia muda. Umur dia 48 tahun meninggal ni. Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani ni meninggal di usia 48 tahun. Meninggal pemuda je, balik daripada kuliah subuh. Pada pagi subuh tu, kuliah subuh pagi Jumaat, balik rumah, naik rumah, duduk atas kursi tunggu bini dia masak. Nak sarapan, nak breakfast, tunggu bini dia masak, duduk, mata tegak mati. Mudah lagi ni tuan kita, tuan punya kitab kita ni. Orang soleh. Nak sebut gitulah. Anak murid pun balik tak sampai rumah lagi. Dapat dapat khabar yang tuan guru kita yang menulis kitab hidup mengajar kita ni meninggal dah. Tu nak bagi tahu mudahnya Allah Taala ambil orang soleh. Baik. Mana tadi? Di masa dia menulis kitab ni, dengan mengetahui sembahyang tetapi tak semayang, mengetahui puasa tetapi tak berpuasa, dan ila akhirih, dia selit arak sikit. Alif lam kha tu maknanya ila akhirih dan sebagainya. Tengoklah contoh-contoh yang lain lagi. Tahu tak tentang aurat? Tahu tak tutup aurat? Banyak lagi lah. Tahu tak pergaulan, berpegangan tangan, sentuh menyentuh lelaki ajnabi dengan perempuan ajnabi ni haram? Tahu, lepas tu buat juga. Tu dipanggil hanya tahu sahaja tapi tak memahami pada hakikatnya, hakikat beragama. Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama, ada risalah lain lagi kalau nak tengok huraian yang panjang. Dalam kitab ni ditulis pendek-pendek, ringkas-ringkas je. Nama kita yang ada huraian panjang tu bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Al-Hablul Matin maknanya tali yang kukuh. Al-Hablu tu tali. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali. Sini Al-Hablul Matin, tali yang kukuh pada mengenal agama. Bila sebut tali yang kukuh tu, dia buat perumpamaan. Maknanya selama mana engkau berpegang pada tali yang kukuh, tali yang kukuh ni tak akan putus lah. Kalau mu pegang pada kitab yang dia tulis huraian panjang-panjang tu, maka engkau akan mengenal agama melalui kitab yang ditulis yang bernama Al-Hablul Matin tu. Habis itu wallahu a'lam. Huraian yang pertama selesai berkaitan dengan agama. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syara'. Yang ni masuk usul fiqh sikit. Wallahu a'lam wa ilmuhu latam.